Sebagai seorang pemimpin, perlu mengetahui bagaimana cara untuk menguasai teknik komunikasi yang lebih berkesan. Kegagalan dalam komunikasi oleh seseorang pemimpin boleh menyebabkan kepincangan operasi sesebuah organisasi. Komunikasi yang baik daripada pemimpin adalah satu jaminan agar semua proses kerja teratur dan berjalan dengan lancar. Ibu tunggal boleh dikategorikan dalam pelbagai situasi. Ada yang diceraikan suami, ada yang kematian suami dan juga ditinggalkan tanpa sebarang kesan. Nasib seorang ibu tunggal juga berbeza-beza. Ada yang sangat berjaya dan berdikari tanpa suami di sisi, dan ada juga yang hidup dalam kesusahan sehingga memerlukan bantuan untuk menyara keluarga dan anak-anak. Pelibatan wanita yang memegang jawatan penting dalam pentadbiran negara ini semakin meningkat. Martabat setiap wanita juga telah diangkat sebagai pemimpin yang berkaliber setanding dengan pemimpin lelaki. Salah seorang pemimpin wanita yang pernah yang dimaksudkan adalah Dr. Akmal binti Muhammad, Sheikh Muhammad Amin. Manakala tokoh pilihan yang dijadikan sebagai contoh dalam tugasan ini pula adalah seorang wanita cekal yang pernah menjadi ibu tunggal selama 7 tahun bersama 2 orang anaknya sebelum kembali berumah tangga pada Ogos 2022 yang lalu. Beliau adalah YB Nurul Izzah binti Anwar, umur 42 tahun dan dilahirkan pada 19 November 1980. Beliau merupakan anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ibunya adalah Datin Seri Wan Azizah Ismail. Beliau seorang yang sangat aktif dalam bidang politik. Sifat keberanian yang ditunjukkan terbukti mengikut langkah bapanya iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini bergiat aktif dalam politik. Keberanian YB Nurul Izzah dalam pengurusan dunia politik ini tidak dapat dinafikan. Ini apabila berlaku pemecatan jawatan bapanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998. Beliau juga seorang yang penyabar ketika bapanya ditahan di bawah tahanan keselamatan dalam negeri. Pada masa itu, beliau banyak membantu dalam pengurusan legasi bapanya. Manakala ibunya, Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, juga turut bergiat aktif bersama beliau serta pernah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan merupakan peristiwa pertama dalam sejarah wanita mempengerusi mesyuarat dalam kabinet setelah kemenangan besar berpihak pada Parti Harapan pada PRU ke-14 tahun 2018. Beranian YB Nurul Izzah tidak dapat disangkal lagi. Contohnya seperti berani menyuarakan pendapatnya menentang keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Parti Harapan yang bertentangan dengan prinsip yang beliau bawakan selama ini. Manakala watak utama dalam kajian kes kami adalah Dr. Nurul Akmal Muhammad, seorang pemimpin wanita mempunyai keberanian dan penyabar. Juga pernah berstatus tunggal selari dengan tokoh yang kami pilih iaitu YB Nurul Izzah di mana turut mempunyai persamaan dari segi sikap berani dan penyabar. Juga mereka pernah berstatus yang sama. Nurul Akmal dilahirkan pada 14 Jun 1976 di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan dan berusia 45 tahun. Beliau pernah berstatus ibu tunggal selama 9 tahun, merupakan ibu kepada 3 orang anak. Sangat meminati ilmu agama yang dipublikasikan. Pada pandangan beliau, ilmu merupakan satu perkara yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin. Pada usia muda, beliau telah keluar negara, melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di Jordan dan ijazah sarjana muda di Yaman. Kini memegang jawatan sebagai pensyarah dan juga Ketua Jabatan Al-Syariah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra dan telah kehilangan suami ketika beliau menyambung pelajaran tahun akhir di Jordan. Antara isu atau cabaran kepimpinan dalam konteks masyarakat yang dihadapi oleh beliau adalah teknologi.
Dunia komunikasi yang semakin canggih seperti WhatsApp, Webex serta laman sosial untuk mendapatkan informasi seperti Facebook, Twitter, Instagram sangat mencabar untuk menyebarkan dakwah. Beliau juga merasakan masyarakat perlu menerima perubahan, sesuatu yang baru, kerana beliau juga sanggup mempelajari sesuatu yang baru demi menyebarkan dakwah kepada masyarakat di sekeliling beliau. Proses atau strategi membuat keputusan dalam konteks masyarakat. Antara cara beliau adalah seperti memperkasakan komuniti tiada paksaan. Beliau menyebarkan dakwah dan mendekatkan diri dengan komuniti tanpa sebarang paksaan. Ilmu yang dikongsi oleh beliau sentiasa dengan keikhlasan untuk orang ramai. Beliau menyeru masyarakat sekeliling agar mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Manakala yang kedua pula, cara beliau memperkasakan komuniti adalah secara adil dan sentiasa menjaga aib pekerja. Contohnya, sekiranya terdapat kesilapan di kalangan pekerja, beliau akan membuat teguran dengan cara yang berhemah. Beliau merasakan pekerja bawahan juga perlu dihormati. Leadership model yang dapat dikaitkan dengan kepimpinan Dr. Nurul Akmal adalah leadership model autoritatif, iaitu model kepimpinan berwibawa. Beliau fokus serta memberi tumpuan kepada matlamat yang hendak dicapai. Model ini juga berfungsi di mana pekerja mempunyai mentor yang bersemangat serta berkeyakinan dan dapat meningkatkan kebolehan mereka. Budaya untuk berjaya juga sentiasa diterapkan. Hasil kajian mendapati Dr. Nurul Akmal mempunyai sikap yang suka memanfaatkan sesuatu yang baru dan menekankan agar semua lapisan masyarakat perlu menerima perubahan. Beliau merasakan seseorang pemimpin yang berwibawa tidak boleh ketinggalan tentang arus perubahan, contohnya dari segi teknologi. Rumusan yang dapat kami nyatakan di sini, apabila kepimpinan di kalangan wanita yang juga ibu tunggal sukar mendapat tempat dan sering dikatakan lemah oleh masyarakat umum. Malah bagi kaum lelaki pula merupakan satu cabaran buat mereka. Ini merupakan satu tanggapan yang salah. Wanita hari ini adalah wanita yang berjaya menggoncang dunia. Ini dapat dibuktikan kepimpinan di bawah Dr. Nurul Akmal yang dilantik sebagai pensyarah dan juga ketua Jabatan Al-Syariah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias, dan beliau kini berjaya memimpin organisasi tersebut dengan baik.